ceramah Malam Hijrah bulan apa? Bulan Zulqa'dah, buatlah, tak ada masalah. Yang masalahnya ceramah tak ada, orang pun tak mari. Itu masalahnya. Itu masalah kita. Yang menjadi utama ialah kita mengisi ilmu dengan pengajian. Kita nak isi ilmu dengan pengajian yang disampaikan, baik berkitab ataupun ceramah secara umum macam ni. Itu yang menjadi keutamaan kepada kita. Kemudian yang kedua, dalam hidup Nabi SAW, dia bukan setakat persoalan hijrah ataupun maulid, bukan setakat nuzul Quran ataupun apa, bukan. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, al-pribadi yang memiliki segala perkara. Boleh kita bincang Nabi Muhammad pada bila-bila malam, pada mana-mana bulan, pada mana waktu. Itulah Nabi SAW. Itulah Nabi Muhammad. Kita tak tunggu musim Al-Hijrah, cakap Al-Hijrah. Musim nuzul Quran, datang Nabi nuzul Quran. Musim maulid, tak tunggu. Sebab peribadi Muhammad ini peribadi yang boleh kita isikan dalam hidup secara total. Apa kita nak bincang? Kerana Nabi Muhammad adalah contoh yang kolektif kepada kita. Tak ada contoh yang lain. Kalau saya nak kira lah dari sudut peribadi Muhammad, Rasul kita ni tuan-tuan, tak cukup masa kita mengaji tentang dia. Tak cukup masa. Mungkin tak ada mengaji fiqh kita, tak ada mengaji tasawuf. Sebab apa? Peribadi Nabi Muhammad ini peribadi yang tak selesai untuk tempoh setahun 2 tahun sampai ke mati. Betul. Terutama kalau kita buka kitab sirah. Buka kitab sirah. Daripada awal Nabi lahir sampai wafat Nabi, episod hidup Nabi penuh dengan 1001 makna. Episod hidup Nabi penuh 1001 makna. Daripada awal hidup Nabi lahir sampai wafat. Subhanallahil azim. Tak cukup masa kita nak mengaji. Tuan-tuan, saya ambil contoh yang mudah. Kalau boleh tuan-tuan bersama saya pada malam ini, kita mengaji Nabi tentang zaman kecilnya, daripada hari lahir baginda sampai Nabi dewasa sebagai anak kecil, anak muda. Yang tu pun 3 bulan tak habis tu nak mengaji. Kalau kita buka kitab sirah lah, jangan buka majalah Mangga, tak jumpa. Kalau buka kitab sirah Nabi Muhammad, baik yang dikarang Ibn Syam ke, yang dikarang ulama terkini semacam Mubarak Kufuri ke, tak kira lah. Kalau kita buka kitab sirah Muhammad, kita baca tentang sirah, sebenarnya tajuk tentang Nabi Muhammad lahir saja 3 bulan tak habis. Kenapa? Di sebalik cerita tadi tersirat 1001 rahsia yang tidak ada pada mana-mana manusia yang lain. Itu ketika Nabi kecil, belum cakap Nabi semasa remaja yang digelar Al-Amin. Ketika Al-Amin baginda sampai orang serah harta kat Rasulullah, pada Nabi budak lagi, orang percayakan Nabi Muhammad. Itu zaman Al-Amin. Pergi zaman Nabi dah remaja, seorang peniaga. Oh tuan-tuan, sampai Nabi jadi Rasul, sampai Nabi jadi kepala ketua negara, seorang, subhanallahil azim. Sebab episod Muhammad ini episod yang lengkap, daripada anak yang beriman sampai ke remaja, sampai ketua, sampai semua aspek hidup. Suami yang soleh, pemimpin bertakwa, pemimpin yang hebat, pemimpin yang hebat, yang ada kekentalan iman, guru yang beriman. Subhanallahil azim. Sebab tu ada ulama, untuk makluman tuan-tuan lah, dan kalau boleh kita adakan teks pengajian. Ada ulama yang menukilkan tentang Nabi Muhammad secara keseluruhan. Namanya, kitabnya ialah Syama'il Muhammadiyah. Ada pengajian kat sini? Zainal tak ada? Tak ada. Mungkin tuan-tuan pernah dengar nama kitab itu, Syama'il Muhammadiyah. Tak dengar? Saya beritahu lah malam ni. Karangan Al-Imam At-Tirmidzi. Karangan Imam At-Tirmidzi dikarang satu kitab yang bertajuk Syama'il Muhammadiyah, yang diterjemah dalam bahasa Melayu Keanggunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjemahan Melayu. Kalau siapa-siapa ada masa, besok hala ke bangunan PKNS, ada kedai buku di bawah tu.
Bagilah kat situ. Tanya, saya nak beli buku Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi, tapi nak yang Melayu lah, jangan beli Arab. Terjemahnya keanggunan Rasulullah, tebalnya sekitar dalam 2 inci. Terjemah Melayu. Tuan-tuan, terjemahan oleh PTS Publication. Tak salah ingat saya, PTS Publication. Tapi penting tajuknya keanggunan Rasulullah karangan Imam At-Tirmizi. Sebut betul nama dia. At-Tirmizi, tajuk asal bahasa Arab Syama'il Muhammadiyah. Dalam kitab itu, tuan boleh semak nanti kalau siapa beli, disenaraikan tentang Rasulullah sampai Z, tentang kuku, tentang rambut, tentang muka, tentang wajah, tentang baju dipakai warna apa, kesukaan Nabi, cara berjalan duduk Nabi, cara minum makan Rasulullah, cara bercakap Nabi, semua disenaraikan. Nabi dengan isteri-isteri bagaimana, lidah apa ni, gigi Nabi pun disebut ya subhanallahil azim, detail berdasarkan hadis yang sahih. Ini rakaman yang tidak ada pada mana-mana makhluk di muka Allah ini. Tak ada. Kalau ada pun tak pernah betul. Tapi rakaman tentang Muhammad ianya berdasarkan hujah dan dalil. Sampai Nabi sendawa pun disebut. Cara sendawa lagu mana? Bersih Nabi. Ya subhanallah, cara bersih Nabi pun ada. Kita bersih lagu mana? Bersih sikit tuan-tuan. Subhanallah, cara Nabi makan makanan, bergaulan, bacalah kitab itu. Dan kalau boleh, untuk menjadikan kita merasa cinta, kasih yang menebal kepada Rasulullah, dalam kita tak pernah nampak batang tubuhnya, dan kita merasa Nabi duduk kita, kitab tu menjadi kitab yang penting untuk dijadikan teks pengajian. Kalau boleh cari, Tuan Zainal cari ustaz-ustaz kita yang agak khusus dalam bidang sirah dan minta berikan penjelasan. Sebab kitab tadi perlu disokong oleh kitab-kitab hadis yang lain. Dia tak boleh baca kitab saja. Dia kena baca dalam 2-3 teks. Buka Syama'il, kena buka yang lain. Nak cari ustaz, kena ustaz yang ada kepakaran dalam bab sirah. Jangan panggil saya sudahlah, tak ada harapan dah. Masa pun tak cukup. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya nak cerita bukan apa, nak cerita nikmatnya membaca tentang Rasulullah, nikmat mengkaji tentang Rasulullah, nikmat menghayati Nabi Muhammad. Ini nikmat yang abadi, yang tak dapat kita selesai masa 2 jam. Bahkan kalau kita mengaji tentang Muhammad, Nabi Muhammad sampai ketua, daripada muda ketua, tak selesai. Sebab Nabi Muhammad bersama dengan kita secara total, luaran dan dalaman, batin dan zahirnya. Tapi kita tak rasa. Tak rasa sebab apa tuan-tuan? Saya duk tengok, kita tak rasa sebab kita tak pernah nak mengkaji sirah secara penuh keinsafan. Minta maaf, saya sebut sebab saya merasainya. Kita tak rasa sangat tentang kehadiran Rasulullah bersama kita. Maksudnya kehadiran bukan maksud duduk depan kita, tapi maksud Nabi-Nabi itu bersama kita harian. Bab makan minum kita ikut. Sebabnya kita tak pernah untuk melihat tentang sirah Nabi secara total, apalagi membacanya secara penuh keinsafan. Kalau kita baca pun sekadar macam baca utusan Malaysia. Kalau kita baca kitab sirah pun macam kita baca sinar harian. Lepas baca letak tepi rak buku, pijak besok, tinggal tepi. Contohnya lah. Minta maaf lah statement saya tadi berkasar, tapi saya nak sebut tuan-tuan, ini antara kekurangannya kita. Tak apa doktor, saya sebut bukan apa. Hari ini kalau kita masyarakat kita, ini cabaran. Kalau kita tanya masyarakat kita, usahakan anak remaja ni, remaja tua, bapa remaja kita lah, ya, cuba semak tentang penghayatan sirah Nabi Muhammad. Takat mana yang dia boleh sebut, dia boleh hafal, dia boleh jelaskan secara dengan dalil buktinya. Setakat mana? Tak payah tanya benda berat-berat, tanya saja.
Nabi Muhammad sepanjang sejarah dakwah baginda, berapa kali Nabi berperang dan duduk dalam medan perang? Berapa kali? Sehingga dalam satu dua kali Nabi Muhammad pernah darah menitis kerana terkena libasan lembing dan batu bata. Sejarah Nabi Muhammad hidup selama 63 tahun itu, dakwah di Mekah Madinah 23 tahun. Berapa kali Nabi Muhammad kita berjuang dalam perang? Bukan main perang kerana agama, bukan main perang kerana tegak kalimah Allah ni. Berapa kali? Termenung kita tuan-tuan. Usahakan anak kita umur 16 tahun, yang bapa 1 tahun, ubah tarikh tu pun tak akan lupa jawapan. Perang. Nabi perang ke? Tak pernah pun baca. Memang tak baca. Sedang Nabi Muhammad dalam medan perang, dia sebagai ketua tentera. Perang Uhud, Badar, Nabi ketua tentera, menyusun gerakan ketenteraan, pegang senjata di medan paling depan sekali, hingga hampir terbunuh. Baca kitab sirah, jumpa penghayatan itu dalam peperangan. Belum lagi bercakap tentang cita-cita yang besar lagi daripada sejarah perang itu. Tuan-tuan, saya sebut ini itu cabaran untuk saya ajak tuan-tuan bermula malam ini, sekarang ini, biar ada dalam hati kecil kita, ya Allah, aku nak baca kitab sirah, aku nak khatam kitab sirah ni, aku nak akan baca, aku akan semak, aku akan pegang kitab sirah bacaan harian aku. Timbul soalan kepada saya, tuan-tuan, kitab mana nak baca ustaz? Kitab sirah banyak sangat sekarang ni. Banyak ke tuan-tuan? Agak-agaknya entahlah, tak pernah tengok lagi. Apa salah pula? Okay. Kitab mana kita nak baca? Kalau saya yang bercakap ini, saya kata, kalau nak baca kitab sirah dalam suasana kita ni, sebagai orang yang tidak faham bahasa Arab, yang tidak ada kemampuan membaca buku Arab, saya secara peribadi berkata kepada diri saya dan tuan-tuan semua, sebagai orang yang tidak ada kemahiran bahasa Arab, yang memang tak boleh baca Arab, yang kita baca bahasa Melayu kita, dua kitab yang boleh tuan-tuan miliki. Belilah di pasaran, letak dalam kita rak-rak buku untuk tatapan kita keluarga, insya-Allah. Satu bertajuk Fiqh As-Sirah, karangan Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Fiqh As-Sirah 1, 2 dan 3. Dijilid-jilidkan dalam bentuk yang agak nipis, dalam satu inci 3 buah, dijilidkan dalam keadaan begitu. Pengarangnya ialah Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Allah yarhamuh, meninggal 2 tahun lepas, meninggal ditembak ketika sedang duduk ceramah macam ni lah, terkulai atas pentas ceramahnya. Al-Buti, siapa yang baca sejarah ni, dia tahulah, ditembak oleh kerajaan Syria ada sekarang ni, Hafiz Al-Assad, Bashar Al-Assad. Kenyataannya dia ditembak oleh penjenayah, dan banyak yang berlaku, banyak ia sebalik. Tapi yang penting adalah dia maut ke tengah-tengah berceramah macam ni, datang tembakan, akhirnya terkulai atas pentas ilmu. Itulah akhirnya beliau salah seorang alim dalam suasana tengah berceramah, wuduknya ada, tengah bercakap agama, terkulai mati atas tempat dia ceramah. Itu orangnya, 2 tahun lepas meninggal. Kitabnya cukup cantik untuk tatapan kita dalam bahasa Melayu, dan kitabnya penuh iktibar, kupasan yang cukup berilmu daripada A sampai Z. Tuan-tuan tak percaya, baca dulu. Tapi nak baca, beli dulu. Jadi mudah-mudahan itu yang pertama, kitab pertama. Kitab yang kedua yang saya kena syorkan, sebab ini antara benda yang saya rasa masyarakat perlu. Mungkin ustaz lain kata demikian, lain. Saya punya pandangan saya. Kajian yang saya lakukan, kitab ini penting untuk kita dapati, kita pegang jadi koleksi rumah kita baca. Yang keduanya adalah kitab karangan pengarang dulu. Siapa? Iaitulah Al-Mubarakfuri. Aja betul-betul Al-Mubarakfuri. Kalau aja dalam sejawi, alif, lam, mim, ba, alif, ra, kaf, fa, waw, ra, ya. Al-Mubarakfuri.
Al-Mubarakfuri. Terjemahannya bahasa Melayu daripada bahasa Arab, namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Tulislah dalam bahasa Rumi Ar-Rahiq Al-Makhtum. Pengarangnya Al-Mubarakfuri, terjemahnya Sirah Nabi Muhammad. Pengarangnya orang India, bukan Arab, India. Dan kitab ini mendapat tempat pertama daripada pertandingan menulis kitab sirah, mengalahkan orang Arab. Hebatnya pengarang kitab itu, Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiqul Makhtum. Yang pertama saya lupa tadi. Yang pertama tadi Fiqhus Sirah, terbitan Dewan Pustaka Fajar. Yang kedua ini, yang terbaik, terbitan Yayasan Dakwah Islam Malaysia, Yadim. Al-Mubarakfuri ini terbaik, terjemahannya yang saya nampak ialah terbitan Yayasan Dakwah Islam Malaysia, Yadim. Mereka menerbitkan kitab ini. Tebalnya sekitar dalam 4 inci lebih kurang. Satu kitab saja. Dua kitab ni tuan-tuan, saya syorkan milikilah dia. Saya syorkan belilah dia. Saya syorkan tatapilah dia. Saya syorkan bacalah dia. Amatilah cerita-ceritanya harian-harian. Mudah-mudahan kita dapat merasakan seolah-olah kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Nabi tak jauh daripada kita. Kita menghayati. Wallahu a'lam. Sampai tak sampai, siapa baca, siapa amati, dia akan sampai. Siapa yang tak baca tak akan rasa. Muhammad bin Abdullah sekadar macam kawan setaman dia, tak rasa itu Nabi Muhammad SAW. Dan orang baca dia akan rasa ini adalah Nabi, pemimpin yang memimpin, qudwah, contoh, toladan dalam semua perkara. Baik, tak ceramah lagi tu, mukadimah lagi tuan-tuan. Dah ceramah lah tu, kira tu nak ke mana lagi, kira ceramah dah tu. Ya, baik, saya sebutkan tadi pribadi Nabi Muhammad, pribadi yang tidak kenal masa dan waktu. Kita boleh bercakap tentang Muhammad pada bila-bila masa, pada bila-bila waktu, pada bila-bila bulan. Tak menunggu masa ma'al hijrah, bercakap hijrah. Tak. Hijrah boleh bercakap pada bulan Zulqa'dah, tak ada masalah. Sebab Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan yang hidup bersama dengan kehidupan kita. Allah firman dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya kepada kamu wahai manusia adalah Muhammad itu contoh yang terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang yakin adanya hari akhirat, hari pembalasan. Itu mana ayat? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Muhammad itu contoh yang terbaik, yang hidup untuk kamu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, nikmat. Saya ingat bicara guru saya lama dulu, masa belajar dulu. Ni cerita ni 27 tahun yang lepas lagi, masa belajar di negara Arab. Saya dulu belajar di Arab Saudi, Riyadh. Saya ingat guru saya mengajar kitab sirah ini. Sampai sekarang saya ingat namanya, Doktor, Profesor Doktor Sa'ad Ahmad Sa'ad. Saya masih ingat nama dia. Allah yarhamuhu. Mudah-mudahan Allah jadikan di kalangan ahli-ahli syurga, di kalangan ahli orang saleh insya-Allah. Orang Mesir. Guru saya bernama Doktor Sa'ad Ahmad Sa'ad. Dia punya bekas spek tak besar mana, dekat-dekat 2 inci tebal. Matanya, kalau buang spek tak nampak apa. Berjalan pun slow tosyeh ni, janggut sampai ke dada. Saya masih ingat dia kata kepada kami dalam kelas. Saya masih ingat. Sebab saya ingat saya dengan dia ni tuan-tuan, dia sebut nama saya, Ruslan, kaifa hal? Sebab kebetulan dalam kelas itu sekitar 20 orang, Melayu seorang,
minta maaf, Indonesia seorang, Melayu seorang, Malaysia seorang, dua orang, yang lain Arab belaka. Ini nama kita, dia sebut Datuk Zainal, Datuk Zainal. Ruslan, kaifa hal? Mawjud? Anta ma'i? Maksudnya, ada dan kamu dalam kelas ni. Saya ingat lagi tuan-tuan, Allah yarhamuhu, saya cukup rasa nikmat dengan guru ini. Dia kata apa? Tentang sirah ni. Dia mengajar kami sirah. Dan saya ingat lagi sampai sekarang ni, amanah kat saya, dia kata apa? Jangan tinggal bicara tentang sirah. Kerana sirah perjalanan hidup. Apa nama sirah? Sirah mana? Perjalanan hidup kita. Jangan tinggal buku sirah. Kalau kamu tinggal sirah, kamu telah meninggal Nabi SAW di belakang kamu. Itu kata-kata dia. Ulang balik, jangan kamu tinggal sirah, kerana sirah adalah perjalanan hidup. Kalau kamu tinggal sirah, bermakna kamu tinggal Nabi di belakang kamu. Saya menerima ilmu tersebut daripada beliau. Sebab kitab sirah bermaksud perjalanan. Tuan-tuan tahu ke tidak ni? As-sirah bermaksud perjalanan Nabi SAW. Kata dia, jangan tinggal kitab sirah. Kalau kamu tinggal kitab sirah, bermakna kamu tinggal Nabi di belakang kamu. Kamu tak hirau, tak peduli, sedangkan Nabi depan kamu. Jangan tak di belakang kita. Sebab sifat dengan Nabi Muhammad, tuan-tuan, Nabi di depan kita. Tak boleh Nabi melewati belakang kita. Suara tak boleh tinggi. Pak sahabat, kita baca dalam surah apa tu? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Allah kata, wahai manusia, jangan angkat suara kamu melewati suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan suara kamu tinggi pada suara Nabi. Tengok tuan-tuan, bahkan sahabat Nabi tidak akan melewati Nabi di depan, mereka di belakang. Mereka duduk belakang Nabi, berjalan saja belakang Nabi. Tak setara pun tidak, Nabi mesti melangkah dulu, baru mereka melangkah. Nabi tak bercakap, mereka tak bercakap. Ini semua ini daripada buku-buku hadis ni, tuan-tuan. Bacalah. Sahabat tak akan bersuara, mereka Nabi bersuara. Nabi tanya, baru sahabat bercakap. Mereka tak akan dahulu Nabi dalam percakapan, dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam perjalanan. Tengok. Arti kalau kita tinggal kitab sirah, kita duduk Nabi belakang, kita depan. Kita tak kisah. Aku tak kisah Nabi ke Nabi, kita tak baca. Mana kita tak baca kitab sirah, bermakna kita tinggal Nabi di belakang kita. Tak kena, tuan-tuan. Malam ni saya seolah macam mengemping kitab sirah pula ni. Tak apalah, sebab ini antara cabang ilmu. Kita hari ini boleh habiskan sampai 2 jam, 3 jam duk baca paper tu. Lepas satu-satu, tak banyak paper, 3 je. Paling utama, dasta, wajib dah, tak lama, 40 minit. Sambung lagi dengan tulisan Malaysia, tak panjang mana, setengah jam. Sambung lagi belah petang dengan apa? Sinar harian, tak panjang mana, sejam. Kekelik semua masa tadi, paper saja dekat 2 jam setengah. Itu belum masuk lagi majalah Times, New York, Gazette. Itu masuk lagi majalah Mangga, majalah Jambu. Bola sepak, nak tengok siapa menang, Chelsea ke Arsenal. Klik semua sekali 5 jam, 6 jam. Tak sehari pun, seminggu tu 10 jam ada. Betul? Bukan tuan-tuan ni cerita ni orang belah-belah Shah Alam Syah 18 ke? Bukan Syah 4 ni. Klik semua sekali-kali 5-6 jam, tuan-tuan. Babnya tentang akhbar dan majalah. Tapi kitab sirah Nabi Muhammad 1 jam seminggu pun tak ada masa nak bincang, nak baca tentangnya. Sedangkan yang ini kitabnya hidup, peristiwa yang hidup dekat dengan kita, akhlak, perangai, sikap, watak. Baca pun dapat pahala. Yang itu belum tentu dapat pahala. Kena pula buka bahagian utusan Malaysia, berita harian hari Minggu, bab panca indera, artis sebagai bahagian pula dah. Yang tu pula dekat setengah jam, dia tengok gambar, ish terancam betul, kopiah bergerak. Dan hujung minggu confirm 5 muka surat, artis hampir berbagai, gambar-gambar menunjukkan artis hampir berpeluk, cerita artis nak bercerai, ada kes rumah tangga, ada orang ketiga masuk, 5 muka surat. Yang tu pun tak lama, 2 jam setengah. Tak pasal termenung, bercerai artis ni, yang dia cucu 3 orang dah, tak payahlah nak bacanya.
Tuan-tuan, ini bukan cerita tuan-tuan ni, minta maaf, ini cerita orang belah-belah Afrika Selatan, dekat-dekat Nigeria, sepadan Mongolia. Masa kita, minta maaf saya bukan cakap mungkin macam tu. Sebab apa? Saya nak tarik perhatian tuan-tuan sampai masa kita. Kerana hari ini kekurangan kita paling ketara dalam hidup ini adalah kita dengan sirah tak berapa dekat mana. Sedangkan kita bercita-cita, berhasrat, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku sebagai manusia yang hampir dengan Nabi Muhammad SAW. Kita nak jadi orang dapat syafaat Nabi. Sebab Nabi berjanji, apa kata Nabi? Ana syafi'un musyaffa'. Aku adalah orang pemberi syafaat dan memberi syafaat kepada kamu, penyelamat kamu. Kalau Nabi kata dia penyelamat kita, syafi', penyelamat, musyafa', dia akan beri kita keselamatan, itu jamin Nabi kepada kita. Tuan-tuan, bukan mudah-mudah dapat syafaat Nabi. Kalau tidak ada kenal Nabi, macam mana? Tak mungkin kita kenal Nabi kalau dunia kita tak kenal Nabi melalui cerita-cerita dalam bacaan kita. Jangan buat sombong. Alah, payah apa ke Nabi pada masyar? Pergi carilah. Dia ingat cari pada masyar macam cari sekitar Shah Alam. Shah Alam tak apa, Saki guna Waze, jumpalah. Masukkan alamat rumah, jumpalah. Dah masa 20 minit sampai. Di pada masyar bukan soal cari-cari. Kita di pada masyar dipandu oleh apa? Bukan anak pandu kita, bukan ada rider bawa kita. Di pada masyar yang bawa kita lah ni, iman dalam dada kita. Ilmu yang kita bawa itu pemandu di padang mahsyar. Cari Nabi di padang mahsyar bukan cari macam kita cari barang di kedai, bukan. Cari Nabi nanti berpandu kepada ilmu. Ilmu di dada, jumpa Nabi dengan selamat. Iman dalam dada, jumpa Nabi dengan bahagia. Walaupun hiruk-piruk manusia macam mana, manusia bilion, tak tahu berapa ratus bilion orangnya, kita boleh jumpa Nabi kerana memandu kita adalah iman dan taqwa. Tuan-tuan, bukan jenis cari buka mata Nabi Muhammad ini rasa aku tu tengok bukan Nabi, rupa-rupanya orang lain. Tuan-tuan, sebab itulah pemandu kita ialah keimanan dalam dada ini. Saya tertarik dengan kata-kata yang disebutkan oleh Imam Ghazali ke Imam Suyuti, tak apalah, tak penting, tapi ulama yang kata, dia kata ibarat kita ni macamlah kita ada torchlight, lampu. Torchlight itu terjemah di Inggeris kan, lampu lah, misbah ataupun dikata sebagai lampu. Saya ingat kata-kata Imam Al-Ghazali, ibarat kita macam lampu suluh di tangan. Bila satu keadaan di mana alam gelap gulita, kita pasang lampu, kita nampak mana lubang, mana divider, mana longkang, mana orang, mana rumput rampai, nampak. Tapi kalau tutup lampu dan tak torchlight, kita akan beranggapan tak tahu, longkang jatuh habis, patah tangan kaki, gerdah je habis jatuh longkang. Longkang pula, longkang maut, kira mati kat situ je. Tapi kalau ada torchlight di tangan, kita suluh, oh lubang, kita lompat. Ibarat kata Imam Al-Ghazali, dia kata apa? Macam itulah kita. Bila kita ada ilmu dalam dada di pada masa nanti, walaupun dalam gerak gempita, orang berteriak, orang menangis, huru-hara, dengan sebab ilmu dalam dada kita bawa, tak ada apa kita. Seolah-olah dia memancar sinaran, kita tak keluh kesah, tak gelisah, tak sakit, tak susah. Seolah-olahnya lampu kepada kita. Dan bila tak ada yang ini, kita jadi kelam kabut. Nak pegang apa lagi tak tahu. Sebab suasana hiruk-piruk. Itu bicara ulama ketika bercakap tentang soal ilmu dan iman, soal lampu suluh. Dan saya rasa itu betul. Sebab kita hidup sekali dua ni tuan-tuan. Yang menjadi lampu kita ialah ilmu di dada. Tuan-tuan, alhamdulillah, konsisten dengan surah masjid, konsisten dengan ceramah perdana, konsisten dengan pengajian berkitab, komitmen tinggi dengan pengajian ilmu. Subhanallah, hujan redah mari, hujan lebat pukul 6 redah mari, ribut taufan redah mari juga, bawa lagi isteri anak-anak. Tuan-tuan, mengapa begitu sekali kita boleh redah suasana tadi? Duduk ceramah daripada pukul 7 sampai pukul 9 tak rasa apa, bahkan seronok. Sebab apa? Sebab yang memberi corongan kita kepada, yang beri cahaya tadi, hati kita yang ada iman. Kalau tidak kerana ini tuan-tuan, kita tak akan nampak cahaya daripada surau rumah Allah ini. Kita akan nampak, tak akan nampak, walaupun rumah sebelah surau je,
Kira-kira daripada dia dengan pagar surau 20 meter tak sampai. Nampak muka tu imam dalam surau daripada rumah tu, kau nak kira